Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Ali Gaddafi selaku imam dan khatib kita pada hari ini, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Yang pertama, saya bagi pengurusan memohon maaf di atas sedikit teknikal aircon kita, 6 unit tidak boleh beroperasi. Jadi insyaAllah kami akan segerakan untuk memperboleh. Baru saja berlaku dalam pukul 12.30 tadi. InsyaAllah minta maaf kerana tidak kekurangan selesa pada tengah hari ini bagi ruang salat utama. Yang kedua, program Surau An-Nur. InsyaAllah program pada hari Rabu 28 hari bulan selepas salat maghrib, indahnya akhlak Rasulullah yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aslam pada hari Rabu ni, dan yang juga pada hari Rabu pukul 11 pagi, pada 28 8 pagi hingga 12.30 hari daurah khas Maulidir Rasul. Jadi saya bagi pihak pengurusan menjemput tuan-tuan untuk bersama-sama dalam program ini, dan kita bersama-sama untuk menyambut majlis Maulidir Rasul. InsyaAllah terus kedua, saya mengucapkan terima kasih di atas sumbangan yang tuan-tuan telah beri pada surau ini, dan sekiranya ada yang ingin menyumbang untuk makanan Jumaat, bolehlah berhubung dengan pihak kami. Sekian, terima kasih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين رحمكم الله. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan setiap apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan setiap apa yang dilarang. Mudah-mudahan dengan bekal ketakwaan ini kita beroleh kejayaan baik di dunia dan juga di akhirat. Khatib ingin mengajak para jemaah sekalian untuk hari ini bersama kita menghayati khutbah yang bertajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara lisan dan tindakan. Hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik umatnya dengan sikap dan akhlak yang mulia. Apa yang baginda katakan melalui lisannya adalah apa yang baginda laksanakan. Seluruh kandungan Al-Quran ada pada diri baginda sebagai amal perbuatan. Tidak ada yang baginda katakan melainkan bagindalah orang yang melaksanakannya. Begitu juga tidak ada yang baginda larang melainkan bagindalah orang yang meninggalkannya. Ketika ditanya bagaimanakah akhlak baginda, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab yang bermaksud lebih kurang adalah akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Seorang yang beriman hendaklah melakukan dahulu apa yang hendak diajarkan sebelum diajarkan kepada orang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saff ayat 2 hingga 3 yang menjadi mukaddimah khutbah ini bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, mengapakah kamu memperkatakan apa yang kamu tidak lakukan? Amat besar kemurkaan di sisi Allah kamu berkatakan sesuatu tetapi kamu tidak melakukannya. Terdapat dua faktor kelemahan manusia yang dapat difahami daripada ayat ini, yaitu yang pertama, manusia yang melakukan sesuatu yang bertembung antara perkataan dan perbuatan. Kelemahan ini kelihatannya mudah diperbaiki tetapi sukar dilaksanakan. Banyak situasi berlaku, sesuatu yang baik itu diperkatakan dan mengingatkan agar orang lain menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang mengatakan itu sendiri tidak melaksanakan atau meninggalkannya. Kedua, manusia yang tidak menepati lisan atau janjinya. Menunaikan janji adalah di antara perkara yang ditentukan dalam Islam bagi orang yang beriman untuk wajib ditunaikan. Jika seseorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan sengaja tidak menunaikan janji-janjinya, perbuatan itu boleh membawa kepada wujudnya sifat munafik dalam diri seseorang. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatha kadzaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa. Maksudnya lebih kurang, tanda orang yang munafik itu ada tiga. Bila berkata-kata ia berdusta, bila diberi amanah dia mengkhianatinya, dan bila berjanji ia menyalahi janjinya.
Hadis riwayat Al-Bukhari. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sikap dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicontohi dan diikuti oleh para sahabat kerana wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala bukan setakat disampaikan tapi turut dilaksanakan. Keadaan ini telah melahirkan kepercayaan dan keyakinan yang tinggi para sahabat terhadap apa yang telah dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan dengan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan akan mencipta contoh teladan kepada para sahabat kerana lisan dan amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sentiasa bersatu dalam tindakan, perbuatan dan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Dicontohi dan dirujuk dari watak baginda sebagai seorang manusia biasa, sebagai seorang ketua keluarga, sebagai ketua bala tentera, sehinggalah kepada watak sebagai seorang ketua negara. Dengan sebatinya lisan dan perbuatan, sesungguhnya ia berupaya membeli dan memujuk hati-hati manusia dan menyatukannya dalam satu saf yang kuat. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Anfal ayat 63 yang bermaksud, kalaulah engkau belanjakan segala harta benda yang ada di bumi, nescaya engkau tidak dapat juga menyatu padukan di antara hati mereka. Akan tetapi Allah telah menyatu padukan di antara hati-hati mereka. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara akhlak baginda yang disebut dalam Al-Quran ialah pertamanya bersifat pemaaf, mengajak kepada ma'ruf dan berpaling daripada orang-orang yang jahil dengan menahan marah dan memaafkan kesalahan orang lain. Kedua, berlaku adil dalam membuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Ketiga, menginfak harta sama ada ketika lapang dan selesa maupun dalam kepayahan yang menekan. Keempat, menjauhi buruk sangka. Kelima, menolak kejahatan dengan cara yang terbaik. Dan yang terakhir, berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang agung. Dengan akhlak yang demikian, orang kafir, musuh dan lawan pun jatuh hati dan akhirnya menerima Islam sebagai cara hidup mereka. Sekalipun baginda adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, baginda tidak pernah menyombongkan diri. Baginda tidak memilih kawan, tidak mengasingkan diri daripada sahabat dan persekitarannya. Baginda juga sangat merendah diri dan bergaul rapat, menyantuni sesama hamba dan makhluk lainnya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 128 bermaksud lebih kurang, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dan dari golongan kamu sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat tamak ataupun inginkan kebaikan bagi kamu, dan ia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah sederhana. Baginda lebih memilih rumah yang layaknya setaraf seorang hamba, kecil, sempit, berbumbung rendah, dibuat dari tanah dan pintunya dari kain guni. Tempat tidur baginda cumalah anyaman tikar daun kurma sahaja. Bila bangun, berbekas daun tamar di belakang tubuh baginda. Baginda selalu menahan lapar. Baginda makan hanya bila lapar dan berhenti sebelum kenyang. Baginda tidak membazir makanan. Jika ada makanan yang berlebihan, baginda akan memberi kepada jiran tetangga. Ini kerana baginda tidak menyimpan makanan. Hidup baginda bagaikan kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Pakaian baginda jenis pakaian orang susah. Baginda asalnya seorang yang kaya raya, kerana harta Sayyidatina Khadijah diserahkan seluruhnya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi baginda memilih untuk diinfakkan ke jalan Islam. Sehingga ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sedikit pun harta dan wang yang ditinggalkan. Kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbukti dengan kejayaan mendidik para sahabat dengan lisan yang dilaras
dengan perbuatannya secara spontan. Baginda mendidik Khulafaur Rasyidin dan kemudian diturunkan kepada salafus salih, sehingga kepada umat Islam seluruhnya pada hari ini yang menjadikan perbuatan dan akhlak baginda sebagai asas dan prinsip dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara yang diredai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Antara didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pelaksanaan sifat zuhud baginda. Ketika 2/3 dunia telah berada dalam genggaman sahabat dan tabi'in, sifat zuhud yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengekalkan sikap pemegang kuasa untuk tetap zuhud dengan dunia. Dengan sebab itulah mereka dapat memerintah dunia dengan berjaya dan mencipta tamadun Islam yang unggul tiada tolak bandingnya. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik mereka untuk sanggup hidup miskin, kekayaan yang mereka miliki mereka korbankan untuk kepentingan masyarakat. Maka melimpahlah kekayaan, makmur dan berbahagia rakyat dalam sebuah negara Islam. Marilah kita semua sempena sambutan Maulidur Rasul 1445 Hijriah ini bertekad dan berusaha untuk mencontohi sifat dan sikap pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada diri baginda lah sisi yang paling tepat dan benar sebuah kehidupan berlandaskan syariat perlu diteladani dan dilaksanakan oleh pelbagai lapisan umat Islam di semua keadaan, masa dan tempat. Marilah kita seimbangkan antara kehidupan dunia yang sementara ini dan tuntutan akhirat dengan cara yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengajaran daripada khutbah ini ialah: pertama, umat Islam hendaklah menghindari segala sikap, perbuatan dan kata-kata yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, umat Islam yang meninggalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ditimpa fitnah di dunia dan diazab di akhirat. Dan yang terakhir, umat Islam hendaklah sentiasa mencontohi kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menampilkan kehidupan sebuah masyarakat dan negara yang dituntut oleh Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Maksudnya lebih kurang, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik di hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak, baik dalam masa yang susah ataupun senang. Surah Al-Ahzab ayat 21. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا يوم المبارك أن تكشف عنا قربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah bersama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلاغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الهاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الهاج اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي أهل سلاغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الهاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami agar mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah, kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Dan tidak dilupa kepada jamaah dan ahli karyah masjid yang tiada bosan untuk menginfakkan sebahagian hartanya demi kemakmuran dan pembangunan surau An-Nur atau Masjid An-Nur agar diberkati hidupnya, dilimpahkan rezekinya, diberikan rezeki yang barakah buat mereka dunia dan juga akhirat, dan diringankan langkahnya untuk datang ke Masjid An-Nur selalu. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة.